Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok pelajaran pendidikan Islam tingkatan 3. Pelajaran yang ke-6, tajuk Generasi Unggul. Kalau dalam buku teks, boleh tengok buku teks muka surat 35 hingga 42. Okey, objek pembelajaran kita yang pertama, terjemahan ayat. Kita akan baca ayat dan terjemahan ayat. Yang kedua, takrif sahabat. Siapakah dia sahabat? Yang ketiga, contoh sahabat Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga, yang keempat, 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Seterusnya, yang kelima, pengiktirafan Allah terhadap sahabat. Dan yang terakhir, pengajaran ayat. Pengajaran ayat. Jangan lupa subscribe, tekan loceng, like, komen, share. Kita tengok surah At-Taubah ayat 100. Marilah kita sama-sama bacakan ayat dalam surah At-Taubah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Terjemahan dia. Dan orang-orang yang terdahulu. Siapa dia orang-orang yang terdahulu tu? Yang mula-mula berhijrah. Yang pertama, orang yang berhijrah dan memberi bantuan. Ini yang kedua, iaitu dari orang-orang Muhajirin dan Ansar. Dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka, orang yang ikut jejak langkah Muhajirin dan Ansar ini dengan kebaikan, iaitu dengan iman dan taat, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia, serta ia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi itu maksud terjemahan daripada ayat ini. Jadi ada yang poinnya, iaitu orang yang berhijrah dan yang memberi bantuan, iaitu orang Muhajirin dan Ansar. Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada mereka dan juga mereka disediakan untuk mereka ini syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baik. Sekarang kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan sahabat ataupun takrif sahabat. Siapa dia sahabat? Sahabat ni dari segi bahasa iaitu yang mendampingi. Yang mendampingi. Ini dari segi bahasa. Maksudkan bahasa ini ialah bahasa Arab. Dari segi istilah, sahabat ini, siapakah sahabat? Sesiapa yang berjumpa. Yang pertama, berjumpa. Berjumpa dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu yang pertama. Sesiapa yang berjumpa. Kemudian tu, dan beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja berjumpa, bahkan beriman kepada Rasulullah SAW. Serta yang ketiga apa dia? Meninggal dunia dalam Islam. Jadi ada 3 poin ni. Berjumpa dengan Rasulullah SAW, beriman dan meninggal dunia dalam Islam. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan sahabat. Okay. Sahabat Rasulullah SAW ini ada 2 berdasarkan kepada ayat tadi. Yang pertama disebut sebagai muhajirin, dan yang kedua iaitu apa dia? Ansar. Bagus Ansar. Siapakah dia muhajirin ni? Muhajirin ini ialah penduduk Mekah. Ada perkataan Mekah ni. Penduduk Mekah yang beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian berhijrah dan tinggal di Madinah. Itu adalah muhajirin. Ada perkataan muhajirin berhijrah. Tapi kat mana penduduk apa? Penduduk Mekah. Manakala Ansar pula, siapakah dia Ansar ini? Ansar ini ialah penduduk Madinah. Tadi penduduk Mekah tadi, muhajirin. Ansar ni ialah penduduk Madinah yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasulullah SAW dan muhajirin ketika tiba di Madinah. Jadi Ansar ni ialah penduduk Madinah. Jadi nak ingat dia, muhajirin penduduk Mekah, Ansar penduduk Madinah. Okey, baik. Jadi itulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat tersebut. Kita tengok contoh sahabat di kalangan sahabat-sahabat muhajirin. Siapakah orang-orang yang disebut sebagai orang muhajirin ni? Contoh sahabat tersebut antaranya ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ni penduduk Mekah ni, yang berhijrah ni ke Madinah. Yang kedua, Ammar bin Yasir. Ada kan nama kan? Siapa yang nama Ammar? Mungkin dia bersempena dengan sahabat Rasulullah SAW ni lah. Okay, yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud. Dan yang keempat, Asma binti Abu Bakar. Itu adalah contoh sahabat di kalangan orang-orang muhajirin. Manakala yang kedua, daripada golongan Ansar pula. Siapa tadi golongan Ansar tadi? Betul, penduduk Madinah. Okey, siapakah mereka? Contohnya ialah seperti Ubadah bin As-Samit, Sa'ad bin Rabi', Anas bin Malik, Ummu Sulaim binti Milham. Okey, inilah di antara contoh sahabat-sahabat daripada kalangan golongan Ansar. Seterusnya kita tengok pengiktirafan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sahabat. Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf sahabat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala meredai para sahabat. Kita baca ayat tadi, Allah dah sebut dah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah reda kepada mereka dan mereka juga reda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, para sahabat dijanjikan dengan kemenangan. Yang ketiga, Allah meningkatkan darjat sahabat. Dan yang terakhir, yang keempat, Allah memuji sifat sahabat. Inilah antara pengiktirafan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap para sahabat. Jadi seterusnya kita tengok pula ada 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga. Siapakah mereka? Ada 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijanjikan syurga.
Sudah tentu yang pertama di kalangan Khulafa' Ar-Rasyidin. Siapakah Khulafa' Ar-Rasyidin tu? Ada 4 kan? Okey, yang pertama siapa dia? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang pertama. Yang kedua, Umar Al-Khattab. Ya, betul. Ya, yang ketiga, lepas Umar, siapa dia? Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Talib. Okay, empat ini adalah Khulafa' Ar-Rasyidin yang dijanjikan masuk ke dalam syurga. Okay, seterusnya ada 6 lagi sahabat-sahabat yang seterusnya, iaitu Talhah bin Ubaidillah. Yang kelima. Yang keenam, Az-Zubair bin Al-Awwam. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Ini jutawan, sahabat yang kaya, Abdurrahman bin Auf ni. Seterusnya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Seterusnya, yang ke-9, Sa'id bin Zaid. Dan yang terakhir iaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Inilah 10 sahabat yang dijanjikan masuk ke dalam syurga. Okey, pengajaran ayat. Bila saja sebut pengajaran ayat ke pengajaran hadis ke, kita jangan lupa, kita ingat kata kunci dia iaitu PIH. P-I-H. Apa dia PIH ni? PIH ni ialah pendahuluan. Pendahuluan ni biasanya kita gunakan kita hendaklah. Kita hendaklah PIH ni. I ni ialah isi. Isi. Contoh isi ni, yang ni. Isi ni, yang kita akan bacakan ni. H ni ialah huraian. Huraian dia. Jadi di antara isi dengan huraian ni, dia ada kata kunci dia iaitu suka. Apa dia suka tu? Su tu, S tu ialah supaya. U tu ialah untuk. U untuk. K tu kerana. Dan juga A tu agar. Jadi dia antara isi dengan huraian ni, dia ada kata kunci dekat di antara dua ni, kita kena letakkan supaya pengajaran ayat itu jadi sempurna. Okey, cuba kita tengok yang pertama. Kita gunakan semua sekali, kita hendaklah. Kita hendaklah. Okey, yang pertama, kita hendaklah sentiasa berlumba-lumba dalam urusan kebaikan. Agar, ada perkataan agar kan? Kita menjadi seperti para sahabat. Okey. Baik. Itu yang pertama, pengajaran ayat yang pertama. Yang kedua, pengajaran ayat yang kedua apa dia? Kita hendaklah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah supaya kita beroleh kesejahteraan. Jadi kita hendaklah ni pendahuluan. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah ni, ini adalah isi. Di antara isi dengan huraiannya ada kata kunci supaya. Kita gunakan supaya di sini. Kemudian tu kita beroleh kesejahteraan ni adalah huraian. Baik. Seterusnya yang ketiga, kita hendaklah mengelakkan diri dari mencaci para sahabat. Ini sih kan, kerana mereka golongan yang diredai Allah. Jangan kita caci sahabat. Golongan Syiah dia caci sahabat ni. Jadi dalam ayat ni tak ada. Kita Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, dan juga Sayyidina Umar. Syiah dia caci. Sayyidina Ali dia tak caci. Jadi kita tak boleh, sebab ayat ni dah sebut dah, jangan kita caci para sahabat.
Dan yang terakhir, pengajaran ayat yang terakhir ialah kita hendaklah berusaha menjadikan amalan sahabat sebagai contoh ikutan supaya kita mendapat syurga abadi. Ya, okey. Jadi ada 4 pengajaran ayat. Yang penting kita ingat kata kuncinya, iaitu kita kena ada pih. Kemudian kita letakkan apa dia pendahuluan, kita hendaklah kita letakkan isi, kita letakkan huraian. Di antara isi dengan huraian ni ada kata kunci dia, iaitu suka. Baik. Jadi itu saja saya bagi kredit ni kepada Ustazah Adora. Baik, insya-Allah terima kasih. Jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.